Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum tu saya nak tanya, boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Dengar jelas. Dengar okey, and then saya akan run slide ni daripada skrin saya. Okey, dah nampak tak yang page yang pertama tu? Boleh nampak tak slide saya yang page pertama? Saya peniaga bijak cukai. Ada Cik Mansur. Ada Okey. Okey, terima kasih diucapkan kepada pihak UniKL, okey, dan juga Cik Moderator. Nama saya Syed Mazrul bin Umar daripada LHDN Cawangan Shah Alam. Saya sekarang ni bertugas di Unit Pendidikan Cukai. Okey, jadi pada hari ini saya nak membincangkan satu topik yang saya rasa penting kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebab tuan-tuan dan puan-puan yang kita anggap akan menjadi bakal pembayar cukai. Okey, dan dalam konteks ni kita fokus kepada pendapatan perniagaan ya. Okey. Okey, untuk makluman tahu tak apa itu LHDN? Yang tu saya kena tanya dulu, kan? Okey, LHDN ni adalah ejen pengutip cukai kerajaan. Okey, cukai apa yang dikutip? Cukai pendapatan. Okey. Apa maksud cukai pendapatan? Okay, cukai pendapatan ialah cukai yang dikenakan ke atas pendapatan yang diterima di Malaysia. Bermakna apabila you all bekerja ataupun berniaga dan menerima pendapatan di Malaysia, jadi semua pendapatan ni layak dikenakan cukai. Okey. Dan cukai pendapatan ni dia termasuk dalam kategori cukai yang kita panggil sebagai cukai langsung. Okey, nah di negara kita ni sebenarnya kita ada dua jenis cukai yang dikenakan kepada rakyat, iaitu cukai langsung dan cukai tidak langsung. Okey, cukai langsung dikutip oleh LSDN, manakala cukai tidak langsung dikutip oleh pihak Kastam Diraja Malaysia. Kalau you biasa dengar sebelum ni ada GST atau cukai jualan, cukai excise, okey, itu semua cukai-cukai tidak langsung yang dikutip oleh Kastam Diraja Malaysia. So LHDN kita kutip cukai pendapatan. Dan cukai pendapatan ini dikenakan bukan sahaja kepada individu tetapi juga kepada bukan individu, iaitu kepada syarikat atau badan korporat, pertubuhan atau apa-apa badan yang menjalankan aktiviti yang mendapat keuntungan ataupun pendapatan. Okay, alright. Okey, antara topik yang saya akan bincangkan hari ini lebih kepada peniaga kecil, peniaga enterprise, okay, dan kita akan bincangkan beberapa perkara lah tentang bagaimana tuan-tuan dan puan-puan boleh jalankan tanggungjawab nak menjadi peniaga yang bijak. Apa maksud peniaga yang bijak? Maksud peniaga yang bijak ni dia sentiasa cakna dengan persekitaran dan juga ekosistem dia. Maknanya dia bukan sahaja tahu berniaga, tapi dia tahu tanggungjawab yang dia kena laksanakan sebagai seorang peniaga dan sebagai seorang rakyat. Okey. Okey. Ada di kalangan peniaga-peniaga enterprise ni kita dapati ada beberapa common lah salah faham tentang cukai Okey. Yang pertama, orang yang berniaga, okey, kita semua maklum kalau berniaga ada pendapatan. Okey, tapi bagaimana kalau rugi? Okey, kalau rugi perlu tak declare pendapatan? Okey. Okey, sebenarnya dalam konteks cukai pendapatan, apabila sekali you dah daftar file cukai pendapatan dan apabila dah kena filekan cukai pendapatan, sama ada rugi ataupun untung, tiap-tiap tahun kena declare. Okey. Okey, sebab apa macam tu? Okey, dia macam ni. Banyak orang ingat bila nak declare cukai ni nak kena bayar je kan, tapi sebenarnya tidak. Okey, kita boleh ada pendapatan dan kita mungkin semasa menjalankan perniagaan kita juga mengalami kerugian. Okey, kalau pada masa kita dapat pendapatan kita declare, kita dah kira tu, kita tahulah berapa cukai kita kena bayar. Okey, katakan tahun selepas tu bila berniaga kita rugi. Makna rugi ni iaitu kita punya perbelanjaan ataupun overhead lebih besar daripada kita punya sale, kan? Jadi tak boleh absorb, kita rugi. So rugi ni kita boleh declare. Kita boleh declare kepada lembaga hasil dalam negeri, okey. Dan apabila tahun yang ketiga, apabila kita berniaga, kita untung balik, kita boleh absorb. Kita boleh rugi ke bawah hadapan, kita boleh absorb dan kita boleh adjust. Kat situ kebaikannya. Maknanya rugi ni bukan rugi saja tau. Pada tahun yang rugi tu, kerugian tu dibawa ke tahun hadapan. Let's say next year tu kita untung pula, jadi kita boleh adjust. Kita set off dulu dengan rugi tu, baru kita kira cukai. Jadi dekat sini boleh dapat sedikit penyematan. Okay. Yang ni pun yang biasa orang cakap, saya ni berniaga online je, tak payah daftar lah dengan LSDN. Okey, betul ke tak benda ni?
Kan? Okey, sebenarnya cerita dia macam ni. Kita tahu bila berniaga online ni kadang-kadang kita rasa kita ni berada di luar sistem yang konvensional. Dan kadang-kadang tu kita boleh kata kita punya domain tu bukan saja dalam negeri tapi melibatkan luar negeri. Dan kadang-kadang kita boleh cakap saya buat bisnes ni semua saya kat overseas. Payment semua masuk dekat akaun PayPal pun semua kat overseas. Betul. Tetapi operasi perniagaan tu dilakukan di mana? Semasa you proses tempahan, you sendiri ada dekat Malaysia kan. Jadi bila ada dekat Malaysia, kita anggap menjalankan perniagaan di Malaysia. Dan apa-apa penerimaan daripada tu mesti declare sebagai pendapatan yang boleh dikenakan cukai. Okay, saya bagi contoh lah. Ada orang dia berniaga jual kosmetik online. Okay, jual kosmetik online. Okay, lepas tu katakan dia berniaga secara dropship. Okay, dia berniaga secara dropship maknanya dia tak simpan stok. Okey, tapi sebenarnya stok tu ada pada kilang dekat China. Okey, kerja dia cuma buat marketing. So bila dia buat marketing, dekat dia punya dekat dia punya website ataupun dekat dia punya social media punya account, kat Insta atau Facebook, bila dia dapat tempahan, dia proses tempahan tu dan kemudian dia maklumkan kepada kilang di China yang akan buat shipment kepada klien, kan? Jadi klien cuma dapat berurusan dengan dia, tapi sebenarnya di belakang tu semua diuruskan oleh kilang, maknanya dia tak pegang stok. Okey, kemudian dia dah tolak daripada dia dah bayar pada kilang yang betul, then dia dapat dia punya bahagian. Okey, so macam ni kena ke tak cukai? Okay, jawapannya kena. Sebab apabila anda terima pendapatan tu di Malaysia, of course nanti duit tu akan masuk dekat akaun kat Malaysia, yang itu pendapatan yang kena declare. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, bila nak declare tu? Okay, senang kita macam ni sebenarnya. Kita sebenarnya ada satu tahap pendapatan yang membolehkan kita layak dikenakan cukai. Kalau saya boleh kata kat sini, sekiranya pendapatan tahunan tu melebihi daripada 30,000, okay, melebihi daripada 30,000 setahun, okay, pada masa tu memang dah perlu filekan cukai pendapatan kerana dah layak untuk bayar cukai. Okay? Tapi saya tak kata bawah daripada tu you tak boleh daftar. Pada saya orang yang berniaga, kalau orang bekerja lain. Orang bekerja bila dia dah start sampai tahap income dia 30,000 setahun, okay, dan dia dapati dekat payslip dia dah ada potongan yang dihantar oleh majikan kepada lembaga hasil, okay, tu dia boleh start daftar file. Tapi nasihat saya kepada orang berniaga ni, once you dah perniagaan dah berdaftar dan dah aktif, dia ada dua perkara kat situ kan. Satu berdaftar, satu dah aktif berniaga. Okey. Apabila dah aktif berniaga. Bila dah aktif berniaga, pada masa tu you daftar terus. Buka akaun dengan dengan lembaga hasil. Okey. Dan untuk makluman, semua urusan pendaftaran, okey, apa saja urusan dengan lembaga hasil percuma, tidak ada bayaran. Oleh itu kat sini saya minta hati-hati sebab sekarang ni dalam dunia online ni ada banyak scammer. Dia hantar email, dia bagi link apa semua, dia kata dia boleh buatkan servis apa semua, dia kenakan sistem bayar. Okey, kalau you berusaha terus dengan lembaga hasil, kita buat servis online semua tak ada bayaran. Okey, yang tu kena faham. Ya, even untuk daftar file pun tak perlu apa-apa bayaran. Okey. Okey, berbalik kepada kata bisnes online yang saya cakap tadi. Okey, once dah comment bisnes, tu dah daftar. Daftar. Okey. Nanti saya tunjuk nanti kita akan pergi kepada part macam mana cara nak daftar file, okey? Alright. Lepas tu nanti ini yang satu lagi stigma yang orang kata ni, yang nombor 3 ni, bila daftar dengan LHDN kena bayar cukai lah tu. Kena ke bayar. Okey, macam saya cakap tak semestinya. Okey, kalau untung bayar, kalau rugi tak bayar. Rugi boleh claim lagi. Boleh adjust. Okey? Kepada keuntungan yang tahun hadapannya. Alright. Okey, ini satu lagi stigma iaitu dia kata bayar zakat banyak, tak perlu susah hantar borang cukai. Okey, ramai di kalangan peniaga, terutamanya yang beragama Islam, yang ini memang hakikat yang kita faham. Mereka lebih lebih mempunyai komitmen untuk bayar zakat lebih daripada cukai. Okey, tapi suka saya ingatkan kat sini, cukai tidak sama dengan zakat. Okey, zakat ni wajib untuk umat Islam. Okey, tetapi cukai adalah undang-undang dalam negara. Okey, jadi apabila you berniaga, you masih kena declare cukai dan hantar borang cukai. Tetapi apa yang boleh buat, kita offer zakat ni sebagai satu elemen. Okey, kita offer dalam pengenaan cukai, zakat ni sebagai satu elemen yang boleh mengurangkan pembayaran cukai. Okey, bila buat pengenaan cukai tu ada part dalam tu yang you boleh claim zakat. So kat sini lebihnya orang Islam yang berada di Malaysia, sebab kerajaan acknowledge zakat tu sebagai salah satu elemen yang kita boleh guna untuk
mengurangkan pembayaran cukai apabila kita masukkan dalam perbelanjaan. Okay. And then, okay. Ini satu lagi stigma, semua belanja pemilik perniagaan boleh tuntut. Okay. Orang berniaga, okay, apabila dia buat jualan, lepas tu dia akan tolak dengan perbelanjaan. Itu basic semua orang tahu kan. Okay, jualan, tolak dengan perbelanjaan, lepas tu dapat untung kasar. Okay. Kalau dalam perspektif income tax, yang kena declare tu apa? Jualan ke, untung ke apa? Okay. Dalam perspektif income tax, yang kena declare tu, kalau kita tengok dalam penyataan pendapatan yang bawah sekali tu, you punya pendapatan bersih. Okay. Maksud pendapatan bersih tu ialah segala sales ataupun turnover dah tolak dengan segala perbelanjaan, dapat net income, yang tu kena declare, baru kita kira cukai dari situ. Tetapi ada beza perakaunan percukaian dengan perakaunan yang biasa. Okey, dalam perakaunan percukaian, bukan semua item yang you claim dalam bahagian perbelanjaan tu you boleh claim. Yang tu kena nak tahu. Okey, saya bagi basic je kat sini. Okey, apa yang boleh claim, apa yang tak boleh claim. Yang boleh claim ialah apa saja perbelanjaan yang direct memang digunakan sepenuhnya untuk perniagaan. Okey, tu. Yang kedua, okey, yang tak boleh ni ialah sebarang perbelanjaan individu. Saya bagi contoh macam ni kan. Contoh kan, katakan okey, Cik A dia ada buka bisnes. Okey, katakan dia jual keripik online. Okey, dia jual keripik online. Okey, dia jual. Okey, dia terima tambahan, lepas tu dia terima pembayaran. Okey. Okey, lepas tu jadi bila dia buat dia punya account, okey, dia dah kira dah. Katakan sale bulan ni katakan 30,000. Okey. Lepas tu dia claim kat situ perbelanjaan. Perbelanjaan dia iaitu yuran broadband, kan? Lepas tu selain daripada yuran broadband, katakan dia ada claim juga transportation apa semua. Lepas tu dia ada claim juga, katakan dia nak pergi ambil kereta tu, nak pergi hantar pos semua, jadi dia pakai kereta sendiri kan. So dia nak claim bayaran bulanan kereta dia tu. Boleh ke tak yang tu? So yang tu tak boleh. Contoh kan, you sebagai peniaga, apa saja yang you keluarkan untuk perniagaan boleh. Contoh untuk beli barang, lepas tu macam bila nak kos kurier, nak hantar barang tu, nak hantar keripik tu, okey. Tapi benda-benda yang melibatkan perbelanjaan peribadi, contohnya sebagai seorang person, saya ni ada loan rumah, saya ni ada loan kereta ni saya bukan gunakan sepenuhnya untuk perniagaan. Yang tu tak boleh. Perbelanjaan peribadi tak boleh. Apa-apa saja yang berkaitan dengan perbelanjaan peribadi tak boleh claim dalam perniagaan. So kena keluarkan. Benda tu baru kita buat pengiraan cukai. Okey, yang tu jelas Maknanya dalam perniagaan, you boleh tuntut perbelanjaan yang digunakan sepenuhnya untuk perniagaan, tapi perbelanjaan peribadi tak boleh. Okey, kita pergi kepada topik seterusnya, apa itu cukai perniagaan. Okey, cukai perniagaan ialah cukai yang dikenakan kepada mereka yang menjalankan perniagaan sama ada secara milikan tunggal atau perkongsian. Okey. Ini antaranya lah, contohnya ni daripada 1 sampai 9 ni, contoh perniagaan. Ia boleh berbentuk perniagaan runcit, ataupun boleh berbentuk perniagaan jualan langsung, ataupun dia juga boleh perniagaan yang online ataupun offline. Okey. And then kalau you ada buat apa-apa profession, kononnya lakonan, nyanyian ataupun duta produk, okey. And then klinik, firma guaman, khidmatan profesional, ataupun you sekadar penerima komisen, kan? Bila ada terima apa saja bentuk pendapatan ni dan sampai tahap layak kena bayar cukai, so kena daftar dan kena bayar cukai. Okey, mari kita pergi kepada tips-tips untuk menjadi peniaga yang bijak. Okey, ini banyak orang peniaga yang selalu tanya kat kita. Dia kata ramai peniaga kecil beranggapan mereka ni tak layak memiliki hartanah sebab tak ada rekod kewangan. Okey. Salah satu benda yang biasa orang buat bila katakan ini topik yang lain luas sikit daripada perniagaan lah. Biasanya orang yang bekerja, orang berniaga, dia ada intention nak memiliki rumah atau hartanah kan. Jadi selalunya orang kata kalau orang kerja makan gaji ni senang sebab dia ada payslip, dia ada EA form, senang dia nak apply loan kat bank. Macam mana dengan orang berniaga kecil ni? Kita orang ni rekod pun tak ada yang proper apa semua kan. Kat sini kebaikannya kalau you filekan cukai pendapatan sebagai peniaga kecil. Sebab
bank apabila dia nak luluskan sesuatu pinjaman, dia nak tengok keupayaan pendapatan. Jadi salah satu agensi yang dirujuk ialah LSDN. Jadi kalau you ada dokumen, contoh you pernah hantar borang nyata dekat LSDN, declare berapa pendapatan, berapa cukai, dokumen tu boleh digunakan untuk ditunjukkan kepada bank sebagai bukti pendapatan. Itu antara on top of dokumen-dokumen lain untuk pengesahan pendapatan. Dokumen daripada LSDN boleh digunakan untuk buat permohonan loan dekat bank. Sebab tu adalah tindakan yang bijak kalau you selalu update you punya maklumat pendapatan dengan LSDN, kan? Jadi semakin kalau bank tengok tiap tahun in order hantar borang dengan LSDN, lepas tu dia tengok sebab dia dah tahu declaration tu memang tak boleh tipu, kan? Jadi kalau katakan you minta certain loan, dia dah tengok, dia compare dengan pendapatan yang you declare dengan LSDN, dan situ dia decide berapa banyak dia boleh bagi loan kat you. Okey, yang ni saya nak cerita benda yang pertama sekali nak buat apabila nak daftarkan file. Okey, katakanlah tiba-tiba sekarang ke ataupun bila dah habis belajar, you decide nak memulakan perniagaan. Okey, apa nak buat? Macam saya cakap tadi, kita kena daftar file dulu, kan? Okey, daftar file yang paling mudah dengan LSDN boleh buat melalui e-daftar. Okey, just pergi dekat laman web LSDN. Okay, kalau pergi dekat www.lsdnm.gov.my, okay, kita ada satu link baru dekat situ, nama dia MyTax. Okay, kalau klik dekat MyTax, dekat situ ada semua perkhidmatan online kita, dan antaranya ialah e-daftar. E-daftar ini adalah satu sistem pendaftaran fail yang you buat online tanpa perlu datang ke pejabat kita. Dia very straightforward. Lengkapkan borang pendaftaran online, okay, and then bila dah lengkapkan tu, untuk orang yang berniaga, dia kena upload sijil pendaftaran perniagaan, okay, and then kalau seseorang tu bukan warga negara, selain daripada sijil pendaftaran perniagaan, dia kena upload juga pasport dia, okay. Dan bila kita buat e-daftar ni, salah satu features yang ada dekat e-daftar ni, sekiranya you dah ada file cukai pendapatan, bila you masuk je nombor IC you, dia dah boleh detect. So ini memang kita boleh check orang tu dah ada file ke atau tidak. Okey, satu lagi yang saya nak bagi tahu, okey, banyak orang tanya juga, saya ni adalah dalam niaga dah bagus, dah ada 2-3 bisnes. So tiap-tiap bisnes ni nak kena buka file bersaingan ke? Jawapannya tidak. Kalau you seorang individu peniaga kecil, mungkin ada daftar 2-3 enterprise, okey, you cuma perlu ada satu saja file cukai pendapatan, dan isi setiap tahun pun bila declare borang, satu saja borang cukai pendapatan. So yang pendapatan yang banyak-banyak ni nak buat apa? Okey, bila ada banyak pendapatan ni, you kena buat penyata akaun untuk setiap perniagaan ni daripada setiap punca pendapatan. Katakanlah you ada bisnes kerepek satu, lepas tu bisnes kosmetik satu, lepas tu kemudian ada rumah sewa. So buat akaun bersaingan, dan bila declare dalam borang tu, nyatakan semua pendapatan tu dan juga amount ni berapa dalam satu borang saja. Bermakna satu orang satu file cukai pendapatan dan satu borang nyata saja yang dia kena hantar setiap tahun. Okey. Okey, untuk makluman pendaftaran secara e-daftar ni, dia sekarang ni kita dah buat boleh immediately dapat nombor file. Okey. Dan untuk orang yang berniaga, nombor file dia akan bermula dengan OG. Dia akan ada OG dan kemudian diikuti dengan nombor. Okey. Kalau orang yang makan gaji, dia punya file number start dengan SG. Okey. Okey. Yang kedua, setelah daftar file cukai pendapatan, dah tentu kita kena buat yang step yang kedua, kan. Kita kena hantar borang cukai. Okey, bila tempoh nak hantar borang cukai ni? Okey, untuk orang berniaga, bagi setiap tahun taksiran, dia kena hantar, okey, bermula biasanya kita buka e-filing, hantar secara online ni bermula pada 1 Mac. Okay, tarikh akhir untuk hantar borang untuk orang yang menjalankan perniagaan ialah pada 30 Jun setiap tahun. Cumanya dalam tempoh PKP ni kita bagi extension. Kita bagi extension lagi. Dia buka pada 30 Jun, kita extend lagi sampai 2 bulan lagi. Okey. Tapi kalau dalam keadaan biasa, contohnya dia berniaga, satu lagi saya nak bagi tahu, akaun kena buat mengikut tahun kalender. Contohnya, kita menjalankan perniagaan dalam tahun 2020, okey. Okey, so rekodkan semua perbelanjaan dari 1 Januari 2020 sampai 31 Disember 2020. Bila nak declare tahun depannya.
Sebab konsep cerita pendapatan ni dia kena tunggu setahun, kita dah dapat kita dapat tentukan setahun pendapatan kita, baru tahun kemudiannya kita declare untuk tahun tu. Okay, jadi untuk kes tahun 2020 kita akan declare hantar borang pada tahun hadapan sebelum 30 hari bulan 6 tahun 2021. Okay. Dan make sure dah lengkap pengiraan, dah tahu berapa banyak income dan dah keluarkan perbelanjaan personal, yang tu baru kita masuk dekat e-filing. Okay. E-filing ni, yang ni is the best part. E-filing ni sebenarnya ialah satu bentuk borang cukai secara online dan dia automated form. Maknanya kalau you masukkan figure, form tu akan dia ada dia punya logik, dia akan kira. Kita masuk pendapatan, lepas tu kita masuk pelepasan nak claim, last sekali nanti dia akan kira berapa cukai yang kena bayar. And then just click away, you boleh terus buat pembayaran pun secara online. Tapi sebelum nak buat ni yang nak kena dapatkan first time nombor PIN ni. Yang ni kita panggil nombor PIN ni digunakan untuk pertama kali untuk login ke laman web e-filing. Jadi nombor PIN ni boleh didapatkan daripada kita punya, boleh ke mana-mana cawangan, boleh maklumkan nak dapatkan nombor PIN. Ianya adalah nombor yang berupa kod 16 digit, di mana you akan login pertama kali menggunakan kod 16 digit tu. Bila dah login, baru buat password sendiri untuk e-filing. Dan selain tu kalau tak dapat kecawangan, boleh pergi kat link yang ada tunjukkan dekat page tu, dan gunakan borang maklum balas pelanggan. Dekat laman web kita ada link maklum balas pelanggan. So boleh apply melalui link maklum balas pelanggan juga untuk dapatkan nombor PIN ni. Supporting dokumen dia yang biasa kita minta ialah salin lengkap pengenalan. Borang CP600B dan CP55D ni pun ada juga. Kalau datang kat cawangan, sebab kena buat declaration dulu borang ni, declaration sign sertakan salin lengkap pengenalan, baru kita isu nombor PIN. Ini benda yang saya cerita tadi lah. Sebagai orang berniaga, dia kena sediakan benda-benda ni. Penyata untung rugi, penyata kunci kira-kira, aliran tunai, aset tetap. Kadang-kadang ada orang kata perlu kalau saya buat ni, saya ni berniaga simple je kan. Berniaga simple tu macam mana? Sekurang-kurangnya you kalau pun tak boleh sediakan akaun untung rugi ni, you kena ada catatan duit keluar masuk, supaya boleh tahu berapa banyak duit masuk, berapa banyak duit keluar. Sebab nanti nak kira berapa banyak jualan dan nak tolak berapa banyak perbelanjaan, lepas tu nak dapatkan untung bersih tu. Sebab bila nak kira cukai, kena ada benda-benda ni. You kena tahu berapa you punya untung bersih, iaitu jualan dah tolak dengan segala perbelanjaan yang dibenarkan. Saya selalu cakap kan, kalau bagi talk ni macam mana ni nak buat ni tak tahu. Dia ada dua cara lah. Kita buat sendiri ataupun kena bayar tax agent lah untuk buat kan. Tapi pada saya rugi kalau bayar tax agent, sebab you boleh buat sendiri. Kalau beli buku penisian account ataupun perdagangan tingkatan 3, tingkatan 4 sekolah menengah, dalam tu ada tunjuk macam mana nak buat penyata untung rugi, penyata kunci kira yang simple ni. Senang je. Dan sekarang ni pun saya tengok dekat dalam FB pun ada juga setengah-setengah orang dijual format account ni, ataupun dia jual format Excel untuk yang Excel yang ada formula macam mana nak kira ni. Yang tu pun boleh guna. Sekali je investment, you boleh buat account ni sampai bila-bila. Dan saya lebih prefer kalau you buat sendiri, kalau ada kefahaman macam mana nak buat. Sebab kalau bayar ni dia melibatkan kos. Yang ni tarikh-tarikh lah. Macam saya cakap tadi, untuk orang berniaga ni dia memang kena ingat, saya tak tahu 30 Jun. Itu tarikh akhir hantar borang. Kenapa penting tarikh ni? Sebab nak hantar borang lepas 30 Jun pun boleh. Tapi dia nanti kena penalti lewat hantar borang. So buat apa nak bayar penalti kan? So baik kita hantar sebelum 30 Jun. So untuk orang berniaga, sila ingatkanlah tarikh ni 30 Jun. Ini interface yang kita yang saya nak tunjuk ni lah, laman web e-filing. Bila dah ada nombor PIN dan bila dah boleh login, inilah dia punya page tu. Jadi setiap tahun akan jadi tanggungjawab kepada pembayar cukai untuk akses kepada e-borang. Untuk orang berniaga, dia kena ambil borang EB. Bukan EBE. EBE ini untuk employment, orang yang makan gaji. Tapi orang berniaga EB. Ada satu soalan. Macam mana kalau saya ni ada dua pendapatan? Katakanlah bila dah habis belajar, saya kerja, saya jadi farmasis.
Lepas tu saya pun ada buat part time juga. Saya buat part time jual online apa semua. So yang tu macam mana? Kalau orang yang ada lebih daripada satu punca pendapatan, dia kena isi borang EB. So dekat dalam EB tu dia declare gaji dia berapa, dia declare juga pendapatan daripada perniagaan dia berapa. Dia total semua kat situ. Tapi kalau dia ada satu saja pendapatan makan gaji saja, yang tu dia isi borang EBE. Okay. Okay, ni yang saya cerita tadi lah. You boleh refer. Saya percaya you all semua ada dapat salinan slide ni. Okay. Saya tak expect you all boleh hadam semua benda ni. Okay. Tapi just dengar saja. Nanti dia tak apa, tak ada masalah. Bila sampai masa dia, nanti you akan ingat balik, oh ni lah benda yang Cik cakap ni, benda-benda ni lah. So tak apa, simpan dulu. Okay, tak faham sekarang pun tak apa, dia biar dia proses dulu. Okay. Ni antara contoh pembelajaran yang boleh tuntut lah. Dalam ni. Okay, yang ni pun jangan risau sebab dia benda ni very straightforward. Apa yang kalau ada tuntut, kalau tak ada jangan tuntut. Okey, yang ni kalau orang berniaga dia ada satu lagi benda dia boleh tuntut. Saya tak nak bagi you confuse tentang topik elang modal ni. Sebab kadang-kadang orang yang berniaga kecil ni dia tak ada benda pun dia nak tuntut dekat bab elang modal ni, tapi saya cerita sikit lah. Okey, perbelanjaan macam kita cakap tadi, okey, kalau orang yang belajar akaun kan, dia akan ada satu elemen tu dia akan tuntut dalam dia punya perbelanjaan, iaitu susut nilai. Tapi dalam accounting perakaunan percukaian, susut nilai ni tak boleh tuntut. Tak boleh dituntut sebagai perbelanjaan, tapi dia boleh kita benarkan tuntut sebagai elang modal. Okey, confuse kan? Confuse kan? Okay, tak apa, dengar je saya cakap. Maksud elang modal ni, maksud dia macam ni. Susut nilai, kalau ada item dalam akaun tu kena keluarkan, okay, tapi dalam pengiraan percukaian boleh claim elang modal. Elang modal ni maknanya apa? Sebarang aset yang guna dalam perniagaan, contohnya kereta yang didaftarkan atas nama syarikat, bukan nama individu. Okey, mesin, alatan pejabat, perabot dan komputer. Okey, yang ni kita layak, kita bagi dia boleh tuntut. Okey. Yang ni saya tak nak go detail. Nanti kalau betul-betul lah katakan one fine day you memang ada nak tuntut benda ni, okey, you datang ke pejabat kita boleh bagi you untuk makluman dekat setiap cawangan kita ada business support unit. Okey, unit sokongan peniaga kecil. So pada masa tu lah you datang jumpa kita, ditanya ni. Nanti kita akan cerita. Okay, ini jenis-jenis perbelanjaan yang tak boleh dituntut. Perbelanjaan domestik, persendirian, perbelanjaan modal, ini antara benda-benda ni lah. Tapi kalau orang yang berniaga ni, benda popular lah yang kita selalu bagi tahu, kata loan rumah, loan kereta yang sendiri punya, tu tak boleh tuntut. Itu kena tahu dulu. Okay, lain-lain tu jarang ada item-item yang pelik-pelik. Okay, ini format dia. Lebih kurang format template pengiraan cukai perniagaan. Okay. Jualan, untung kasar tu macam saya cakap tadi, kalau you dah buat account, you tak bayar apa-apa awal-awal ni, you terus pergi dekat untung bersih, lepas tu baru kita tolak. Okay, ini format ni pun saya tunjuk ni pun jangan risau, sebab kalau you buat e-filing, dia dah automated, masuk dia nanti sistem akan kirakan. So jangan risau. Okay. Okay, kita balik kepada tanggungjawab peniaga. Okay, adalah menjadi tanggungjawab setiap peniaga yang telah daftar kepada LHDN, dia mesti simpan rekod perniagaan dia selama 7 tahun. Sebab apa? Okey, sebab kalau you dah declare, you dah hantar borang cukai pendapatan, dia tak berhenti di situ saja. Okey, kita ada satu elemen yang kita panggil audit. Maksud audit ni maknanya dalam masa 7 tahun, okay, kita boleh semak balik apa yang you hantar tu, kita audit. Dan kalau kita dapati ada tukuran lapor, kita akan tambah dalam pengiraan cukai. Kita akan keluarkan taksiran tambahan. Ataupun kalau kita dapati pengiraan tu salah, kita akan betulkan. Ada penambahan ke ada pengurangan. Okay? Jadi be prepare. Orang berniaga ni kena sentiasa be prepare. Walaupun dah hantar borang, dia tak habis di situ, anda boleh diaudit. Okay? Alright. Okay, and then ini yang kedua ni yang biasa kena buat lah. Setiap tahun kena hantar borang yang tercukai pendapatan. Okay, melaporkan pendapatan jualan ataupun perkhidmatan yang diterima, okay, dan membayar cukai sebenar. Selepas dapat buat e-filing tu, sistem tu dah kira kan, dah beritahu berapa banyak cukai tu. Kalau ada amount yang perlu dibayar, kena buat bayaran tu. Okay, dan bagi orang yang berniaga pula, biasanya bila masuk tahun kedua tu, selepas dia declare, kita akan keluarkan notis bayar ansuran. Okay, notis bayar ansuran tu apa gunanya? Jadi macam ni, kalau orang makan gaji,
kita dah potong tu. Lepas kita buat macam potong schedule SP. Kita dah potong tiap bulan. Kalau dia dah layak kena cukai, kita dah potong tiap bulan. Supaya bila cukup setahun, bila dah kira cukai, dia tahu ada berapa banyak cukai kena bayar, yang potongan tu boleh diguna untuk bayar cukai. So sama juga, notis bayar asuransi CP 500 ni, kita akan base daripada berapa banyak cukai dia yang dia dah declare tahun lepas. So kita akan keluar notis asuran. Kata okey, sila bayar amount ni sebanyak 4 kali atau 6 kali macam tu dalam notis tu, dan dia kena patuh, dia kena ikut. So bila dia dah buat bayaran asuran ni, kita simpan dulu, hold duit ni, bila cukup setahun, bila dia declare dia punya cukai, dia boleh guna balik apa yang dia dah bayar ni untuk set off dengan cukai. Dan pada masa tu tak adalah berat dia nak bayar cukai. So apa yang terjadi, kalau dia dah bayar CP 500 ni, kalau terkurang dia kena top up, kalau terlebih kita refund. Macam tu. Itu dia kegunaan notis bayaran asuran CP 500. Okey, jadi memang sangat penting untuk orang berniaga, simpanlah rekod perniagaan anda. Okey, saya tahu ada banyak cabaran dia nak simpan rekod ni kan, dan biasanya pun kalau kita audit berniaga, jawapan yang popular yang kita terima ialah dia akan cakap banjir, habis semua rekod-rekod saya semua kena banjir tuan, habis semua dah hancur. Ataupun dia kata akaun semua dah kena makan anak anai. Itu dua, anak anai dengan banjir ni memang alasan favourite. Tapi jangan jadikan itu sebagai satu alasan, sebab sebenarnya ada banyak cara kita boleh preserve rekod perniagaan. Antaranya you boleh simpan dalam bentuk digital. Kita boleh simpan dekat online storage ke apa-apa kan. Okey, dan untuk makluman, kita dah pun ada akta digital, dan akta digital ni pun dah acknowledge di mana sebarang rekod yang disimpan secara digital adalah sama taraf dia dengan rekod yang disimpan secara fizikal, hard copy. Dekat situ dah ada, akta tu dah iktiraf, jadi tak ada masalah kalau simpan dalam bentuk digital pun lagi bagus. Okay, pastikan rekod semua disimpan secara teratur. Okay, yang ni ada contoh rekod, contoh ringkas akaun perniagaan ni. Rekod perniagaan iaitu penyataan untung rugi. Sekurang-kurangnya kita kena tahu pasal duit masuk dengan duit keluar. Okay, kunci kira-kira ni, apa tu aset, apa tu liability, kena tahu sikit. Orang berniaga kena ambil tahu sikit, belajar sikit pasal asal akaun ni. Okay, and then penting juga untuk maintain receipt, untuk maintain penyata bank ni untuk apa ni? Inilah masanya kalau kena audit esok. You dah hantar borang, lepas tu tiba-tiba masa kita kata kita nak audit. Contoh kita nak audit sebab kita cakap okay, dalam ni you kata you ada declare sales sebanyak 200,000. Okay, daripada mana you dapat 200,000 ni? Sebab tu kita nak refer dekat source document, dekat receipt, dekat invoice yang mengesahkan amount tu. So benda-benda ni, rekod-rekod ni kena simpan. Receipt, penyata bank, okay? Lepas tu rekod tata stok, yang tu semua kena simpan untuk orang berniaga. Okay, maknanya you tak nak you kena buat bookkeeping. Jangan biarkan akaun tu berterabur. Jangan just maintain ada akaun bank ni, tiba-tiba bila kita nak audit tunjuk ni cik akaun bank saja berterabur, nak tengok akaun bank ni. Okay, pastikan semua benda-benda ni ada. Okey, last kali, kita tentang bayar cukai, umum pun dah tahu kita boleh bayar melalui online, kad kredit ataupun perbankan telefon. Jadi tak ada masalah, 24/7 boleh bayar cukai. Kalau masuk dekat portal bank tu, laman web bank, contohnya macam BBTU, dia dah ada satu link untuk income tax payment, sama juga macam bank lain. Okay? Jadi boleh gunakan fasiliti ni. Okey, saya rasa setakat tu saja. Saya buka kepada Q&A. Okay, so kita akan continue untuk Q&A session. Jadi untuk soalan pertama, ada soalan daripada saya sendiri. Saya mulakan dengan soalan Riza ni lah. Apakah perbezaan antara cukai pendapatan perseorangan dan cukai pendapatan syarikat? Cukai pendapatan perseorangan. Okey, macam yang saya dah explain tadi, kita ada dua jenis pembayar cukai, iaitu pembayar cukai individu dan juga pembayar cukai syarikat. Okey, sekarang ni kadang-kadang contohnya kalau kita mula berniaga, biasanya kalau perniagaan kecil kita daftar enterprise atas nama kita kan. Okey, jadi pada masa itu kita declare pendapatan kita atas nama kita.
Nah, contohnya katakan Mariam lah. Mariam ada buka bisnes kan. Katakan bisnes apa ni, jual kosmetik. Okay, nama dia Mariam Cosmetic Enterprise. Lepas tu ada juga bisnes kedua, katakan apa ni Mariam Stationery kan. Okay, jadi semua benda ni ada perniagaan kecil di bawah Mariam. So bila you buat account dah complete, bila filekan di bawah cukai pendapatan Mariam. Maknanya pendapatan, apa saja pendapatan yang diterima oleh individu daripada perniagaan kecil, dia punya gaji, komisen, lepas tu dia ada enterprise, pendapatan perniagaan lah. Okay. Dia masih declare di bawah file cukai pendapatan persendirian dia, individu. Okay. Itu yang pertama. Okey, yang kedua pula cukai pendapatan syarikat. Okey. Kalau kita bercakap tentang cukai pendapatan syarikat, kita merujuk kepada syarikat berhad. Maknanya kita dah daftar dengan SSM, syarikat sendirian berhad, bukan enterprise. Syarikat sendirian berhad, sebab apabila you daftar syarikat sendirian berhad tu adalah satu entiti yang berlainan daripada individu. Contohnya Mariam Pharmaceutical sendirian berhad, dia dah daftar kan. Apabila didaftar dalam bentuk sendirian berhad, automatik sendirian berhad tu adalah satu entiti dan Mariam adalah entiti yang lain kan. So jadi apabila dia dah jadi satu entiti, syarikat sendirian berhad, kita boleh daftarkan fail cukai pendapatan pun atas nama syarikat tu dan dia akan bayar cukai atas pendapatan syarikat tu. Tapi di sebaliknya orang yang bertanggungjawab ialah director lah, Mariam sendiri. Tapi dia beza sebab nature pendaftaran dia. Kalau peniaga kecil, kita file bawah nama individu. Tapi kalau ada daftar sendirian berhad, kita lembaga hasil akan bagi satu nombor fail cukai untuk sendirian berhad tersebut. Dan juga biasanya syarikat sendirian berhad ni dia tak boleh buat akaun simple-simple. Dia dah pun kena buat akaun beraudit. Akaun beraudit ni dia kena ada sekretari institusi syarikat yang uruskan semua kan. Akaun tu beraudit, oleh institusi syarikat. Lepas tu bila dia hantar cukai bawah nama syarikat. Itu beza dia kat situ. Dan kebanyakan kalau contohnya macam syarikat corporate yang besar pun macam tu jugalah. Maknanya fail cukai didaftarkan bawah nama syarikat dan syarikat sebagai entiti yang membayar cukai. Dia bukan bawah mana-mana individu. Okey. Soalan seterusnya, Cik Mazrul, contohnya kan, ada tak had umur untuk declare cukai pendapatan? Okey. Contohlah kan, sekarang ni kan banyak orang kata YouTuber pun kanak-kanak pun ada kan. Okey. Dalam cukai pendapatan, kita sebenarnya tidak melihat kepada umur. Itu yang pertama yang saya boleh beritahu. Sebab macam ni, apabila seseorang individu tu sudah mula menjana pendapatan, bila dah ada income dia dah layak bayar cukai. Contoh sekarang ni kita tengok kan ada seorang YouTuber tu, saya tengok dia masih kanak-kanak lagi tu, sekolah rendah kan. Tapi dia dah ada viewer yang ramai. Lepas tu YouTube bayar dia certain amount kan, dia dah ada pendapatan kan. So yang tu memang dia atas nama dia pun dah ada cukai kena bayar. Bukan mak bapak dia kena bayar cukai, atas nama dia sebab dah ada pendapatan. So kebarangkalian kalau student dia declare cukai pendapatan ni, adakah kebarangkalian mendapat pinjaman contohnya masa mara ke apa, tak dapat sebab dia declare cukai pendapatan? Okey. Setahu saya lah kan, tak ada implikasi pun. Macam kalau you daftar sebagai peniaga dan you bayar cukai, you ada rekod dengan LSDN kan, dia tak akan menghalang permohonan you kepada mana-mana pinjaman pelajaran. Cuma yang saya boleh cakap satu je, biasa dengar tak pasal BSH, bantuan sara hidup. Kan? Okey, dulu kan ada kategori pelajar ada dapat bantuan kan. Okey, dia macam bantuan sara hidup ataupun betul sekarang ni ada BPN semua kan. Okey, bila seseorang tu layak, dalam tu kita dah beritahu dulu biasa ada bantuan untuk belajar yang asing, tapi macam BPN, bila kita kerajaan bagi bantuan, dia pelajar tak dapat. So macam mana cara tu, diorang ni buat verifikasi, MOA buat verifikasi, dia ambil data daripada Kementerian Pengajian Tinggi, SSM pun dah ambil, lepas tu daripada KWSP pun dah ambil, nak tengok profil orang tu.
Okay. Apabila dia dapati dia pelajar, dia tak layak dapat. Macam tu tau. Itu satu. Itu yang saya tahulah tentang yang macam yang bantuan kerajaan ni. Okay. Kemudian ada juga satu keadaan, contohnya orang ni dia dah habis belajar tapi rekod dia masih ada lagi aktif sebagai pelajar yang aktif dekat KPT kan. So bila dia mohon bantuan tak dapat sebab tengok status pelajar aktif. So benda-benda macam ni memang akan menyebabkan permohonan ni sangkut lah, tapi dia boleh buat rayuan. Okay? Tapi kalau dalam soalan tadi tu, katakan adakah bila declare dekat income tax ni akan efek permohonan pinjaman pelajaran, dia tak ada. Setahu saya tak ada. Dekat ni tidak ada. Tetapi kalau dah ada rekod dengan income tax, dia sangat membantu kalau nak buat apa-apa pinjaman dengan bank. Jadi itu macam just for profile checking je lah untuk kami. Jadi soalan seterusnya daripada FB Live kita, daripada Encik Izarul. Apakah dokumen yang kita perlu simpan untuk pembuktian cukai? Pembuktian cukai. Okey macam ni apabila kita bayar cukai, kita akan isi borang nyata cukai pendapatan, betul kan? Okey. Apa benda yang kita declare dalam borang nyata cukai pendapatan tu? Yang kita declare yang pertama ialah kita punya pendapatan bersih. Kalau untuk orang berniaga kan. Okey. Lepas tu dalam tu juga sebenarnya ada beberapa maklumat lain dia minta. Okey. Tetapi sebelum dapat pendapatan bersih tu, dan sudah tentu kita ada buat pengiraan dekat kita punya akaun kan. Okey, bila kita buat pengiraan dekat kita punya akaun, dia ada elemen jualan, ada elemen belian, ada elemen perbelanjaan kan. Okay, jadi jadi sebarang dokumen yang terbit daripada aktiviti dalam penyertaan akaun tu, kita kena simpan dokumen tu. Tapi untuk apa? Untuk tujuan audit. Okay, bila kita file cukai pendapatan tu tak apa, benda tu online, rekod dah ada dengan kita, borang nyata dah ada. Tapi kalau katakan kena audit, bila kena audit, kita nak tanya balik daripada mana you plug the figure yang kata dapat income sekian banyak, daripada mana daripada sekian banyak income yang dapat ni, berapa jualan dia, daripada mana you dapat figure jualan ni, daripada mana you dapat figure belian ni. Dekat situ you kena simpan tu dokumen-dokumen perniagaan tu. You kena simpan invoice, you kena simpan bill of sale kan, penyata jualan. Lepas tu penyata account bank pun kena simpan, resit kena simpan kan. Dan resit ni pun kalau berniaga ni, resit ni dia ada dia kena buat running number, dia tak boleh main keluar je, dia kena ada running number. So semua dokumen-dokumen transaksi perniagaan, dokumen transaksi perniagaan kena simpan. Sebab apabila dia audit, kita nak tengok benda-benda ni. Okay? Sebab asas kepada audit ialah apa sahaja yang kita declare mesti ada source dokumen. So kita nak tengok source dokumen tu. So benda tu you kena simpan. Paling tidak pun kadang-kadang ada orang perniagaan simple macam saya cakap tadi kan. Dia tak ada banyak simpan dokumen transaksi kan. Paling tidak contoh kalau you berniaga online, you mesti ada transaction dengan Shopee ataupun dengan Lazada kan. Dia ada stake, ataupun kadang-kadang dekat dalam ledger tu dia ada transaction punya ledger kan. Yang tu kena simpan. Tak kisahlah simpan online ke offline, sebab apabila dia audit dia boleh tunjuk proof. Okey, kita ambil figure tu daripada sini. Okey, jadi soalan seterusnya daripada FB Live kita. Saya interaksi boleh tak? Mungkin ada satu lagi yang tadi soalan tu nak tanya, dia nak tanya tentang pembuktian cukai pendapatan tau. Yang saya cerita tadi pasal dokumen kan. Okay, pembuktian maknanya bila kita dah bayar cukai, apa bukti dokumen yang ada kan. Okay, kalau dulu sebelum kita ada sistem e-filing, biasanya kita keluar J-form. J-form ni maknanya penyata tentang pengiraan cukai lah kan, declaration cukai. Dokumen ini yang jadi dokumen pembuktian bayar cukai ni bila kita pergi nak buat loan kat bank apa semua. Okay, tapi bila dah sistem e-filing, okay, yang boleh dokumen yang boleh digunakan sebagai pembuktian dan bayar cukai, yang pertama ialah borang nyata yang you dah isi tu sendiri. Sebab bila you dah isi borang online tu, you boleh save dalam PDF form. Okay, itu satu. Lepas tu yang kedua, slip bayaran. Selepas dah isi tu ada kena buat pembayaran kan. Slip bayaran bank tu. Dua benda tu jadi bukti pembuktian dah bayar cukai. Borang nyata dengan slip bayaran. Okey. Okey, so berbalik pada soalan tadi daripada FB Live tu. Okay.
Okay, daripada Cik Nur Azizi. Assalam, sejauh mana LHDN akan semak penyata pendapatan yang kita declare? Adakah perlu sertakan semua support dokumen atau LHDN akan terima seadanya apa yang peniaga declare? Okey, terima seadanya. Macam tajuk drama ni. Okey, sejauh mana kita akan semak? Okey, macam saya cakap tadi, contohnya lah, saya bagi senario lah, dalam bentuk senario lah. Contohnya, you dah buka perniagaan, lepas tu you dah declare, memang buat betul semualah. Dah buat penyata pendapatan, dah buat. Lepas tu bila sampai masa isi borang cukai pun dah isi, dah hantar, dah bayar kan. Tiba-tiba 2-3 tahun lepas tu, LHDN contact, ada pegawai audit contact, dia kata kita nak audit cik. Kita nak audit untuk declaration katakan tahun 2019 kan. Lepas tu dalam surat tu dia beritahu sila sediakan dokumen-dokumen perniagaan yang berkaitan kan. Dalam biasanya yang dia akan minta tu lah sediakan invoice, penyata bank penyata jualan kan. Yang tu. Okey. Sejauh mana yang kita minta? Okey. Biasanya kalau kena audit dia tak akan minta untuk setahun. Biasanya kalau kita audit kita tak akan audit setahun. Kita mungkin audit 2-3 tahun. Jadi mungkin dalam surat audit yang diterima tu kita akan cakap kita akan minta dokumen untuk 2019, 2018, 2017. Biasanya macam tu senario dia. Jadi you kena sediakanlah dokumen-dokumen tu kan. Okey. Memang biasa terjadi di kalangan peniaga kecil dia tak boleh nak sedia semua dokumen ni. Tahulah sebab atas banyak sebab lah kan. Atas banyak sebab, ada yang memang sengaja tak mau sediakan dokumen ataupun ada setengah tu memang terlampau sibuk tak boleh, ataupun setengah orang tu dia tak tahu jadi dia pun tak buat kan. Okay, jadi macam mana kan. Okay, memang kita akan kata bagi je apa yang ada kan. Tapi biasanya yang paling senang yang tak boleh tak ada tu mesti statement bank. Sebab statement bank boleh minta bank print bagi kat kita kan. Kalau katakanlah benda-benda lain dia tak ada, kita minta je statement bank, dia bagilah, dia bagi. Okey, saya nak cerita ni tentang audit sikit lah, detail kan. Okey, apabila pegawai kita buat audit, kita ada 2 teknik audit. Okey, teknik pertama kita panggil teknik rekod lengkap. Yang kedua ialah teknik rekod tak lengkap. Okay, apa maksud rekod lengkap? Rekod lengkap ni maknanya pembayar cukai semua ada, dokumen in order. Kita minta semua dia bagi, jadi senang. Kita nak kira, nak tengok, nak check pun senang. Kita dah tahu, kita dah nak buat cross check semua senang kan. Tapi dalam keadaan dunia sebenar memang tak jadi macam tu, mesti tak cukup punya kan. Sebab tu kita boleh berpindah kepada teknik kedua mengaudit, iaitu teknik rekod tak lengkap. Maknanya kita cuba dapatkan maklumat daripada sumber lain. Itu kalau saya boleh ceritalah tentang teknik bila kita nak audit. Maknanya pembayar cukai dia bagi rekod tak lengkap. Katakan dia memang tak ada, saya tak simpan apa-apa ledger pun, ataupun dia kata komputer saya dah meletup, semua dah tak ada kan. Okay, tak apa yang ada. Okey, bila kata apa yang ada, dia bagi je account bank kan. Bila dia bagi account bank, kita akan buat analisis dari situ, analisis keluar masuk, dan kita akan bagi tahu penemu audit. Kita akan jumpa balik, kita meeting dengan pembayar cukai, kita bagi tahu, okey, based on our finding, setakat rekod yang ada dalam penyata bank, ini penerimaan, ini duit keluar ni pembelanjaan. Lepas tu kita akan tanya, setuju tak kalau yang terima ni kita anggap sebagai unit income. So nanti negotiation akan bermula dari situ. Selain dari situ, kita juga ada beberapa teknik lain. Kita boleh minta third party confirmation, kita boleh contact supplier, minta penyata daripada supplier untuk anggarkan ataupun boleh terus tahu berapa banyak you dah beli kan. Ataupun melalui beberapa kaedah. Tapi kalau saya nak cerita tu macam panjang sangat. Tapi macam saya cakap lah, teknik kami audit ni ada berbagai teknik. Dan walaupun rekod tak lengkap, kami masih boleh audit. Ada beberapa cara untuk kita boleh kita boleh buat macam reverse accounting untuk tahu pendapatan dia berapa. Yang tu yang selalu orang tak sedar lah. Dia ingat kadang-kadang, kalau aku tak boleh bagi semua dokumen, ni orang ni tak boleh kira. Jangan pergi macam tu. LHDN masih boleh kira sebenarnya. Okay. Jadi soalan last untuk hari ni ialah contohnya macam novelist ataupun yang jenis commission based. Macam manakah dia nak membayar cukai pendapatan tu? Adakah dia macam ada lain ke? Novelist, okey. Kalau seorang tu menjalankan profession sebagai novelist, betul katakanlah dia bagi karya dia kepada satu syarikat percetakan, penerbitan. Syarikat tu terbitkan novel dia kan, and then dia dapat bayaran
dalam bentuk komisen. Maknanya sales buku yang syarikat penerbitan tu bagi, katakan beberapa persen dia dapat sebagai komisen. Dan kemudian dia tak kan. maknanya bukan dia yang buat production lah, orang lain yang produce buku dia dapat komisen daripada jualan hasil karya dia kan. Ataupun selain berkomisen, kadang-kadang ada yang dia dapat royalty. Bila diulang cetak dia dapat royalty kan. Yang itu sebenarnya pun masih lagi pendapatan yang layak dikenakan cukai, yang dia kena declare. So tapi benda tu very straightforward lah. Kalau katakan memang itu dia satu dia punya jenis pendapatan, kita masih anggap dia sebagai seorang usahawan in nature tau. Jadi dia kena isi borang B juga, tapi nanti ada kat situ kolom pendapatan tu kan. Dia isi yang simple lah. Dia isi simple. Berapa banyak yang dia dapat secara asas ni daripada jualan tu. Dia total kan. Nanti masuk dalam borang tu bagi kat bahagian pendapatan. Lepas tu bahagian pelepasan semua dia boleh claim macam biasa. Nanti sistem akan kena cukai. So itu maknanya walaupun sekecil income commission sebenarnya memang kena cukai. Tetapi tak apa, jangan risau, sebab macam saya cakap tadi, kita ada threshold kan. Biasanya kalau pendapatan tahunan tu lebih 30,000 baru kena cukai. Contohlah kalau dia dalam setahun tu mungkin tak banyak dapat komisen, tapi dia masih kena declare. Tapi bila declare mungkin at the end bila dah kira tak kena cukai kan. Tapi declare still kena declare, sebab tu pendapatan yang layak dia kena cukai. Macam mana pula kalau dropship, Cik Mazrul, kalau dia tak nak buat bisnes dah, perlu borang pembubaran tak untuk cukai dia tu? Okey. Ini banyak orang selalu tanya juga kan. Bila saya dah tak berniaga, tak menjalankan profession kan, saya kena bubar ke tak? Okey, dia cerita dia macam ni cukai pendapatan ni kan, bila sekali you daftar kan, dia file tu aktif untuk semua hidup. Sampai you mati, file tu akan aktif. Tapi apa yang berlaku, pendapatan mungkin berubah, mungkin sekejap ada, sekejap tak ada kan. Okey. Masih lagi kena isi borang cukai pendapatan, tapi kalau ada pendapatan, isilah pendapatannya berapa. Kalau tak ada, kosong. Saya bagi contoh macam ni Contoh katakan saya. Sekarang ni saya bekerja makan gaji kan. Okey, saya dah layak bayar cukai. Jadi saya pun dah ada file cukai pendapatan, setiap tahun saya isi borang cukai sebagai seorang pekerja. Okey, katakan tiba-tiba tahun depan saya berhenti kerja makan gaji. Lepas tu saya berniaga. Okey, so tahun seterusnya pun saya masih kena isi borang cukai pendapatan, tapi saya kena isi borang yang berkaitan dengan pendapatan perniagaan lah, borang EB. Sebelum tu saya isi borang EBE, lepas tu isi borang EB. Okey, katakan lepas tu saya tak berniaga, saya berhenti kan. Okey, maknanya tak ada perniagaan, tak ada pendapatan. So apa nak buat? Masih lagi kena isi borang cukai, tapi pendapatan situ tulis kosong lah. Tulis kosong. Okey. Di pihak lembaga hasil, apabila kita dapati pattern dia panjang tak ada pendapatan, contohnya dah lebih 3 tahun tak ada pendapatan, kita akan tag file tu sebagai tak aktif. Bila tak aktif, dia tak perlu hantar borang cukai lah. Tapi kita kena tunggu 2-3 tahun tak ada income baru kita buat macam tu. Tapi file tu tetap tak tutup lagi. Dia sebab tu cerita dia you tahu kan ada pepatah Albert Einstein pernah cakap kan, orang bayar cukai ni sampai ke kubur. Maknanya kan kalau dia dah mati dalam kubur pun file cukai dia tu ada lagi. Dia tak macam perniagaan. Dia tak macam perniagaan. Bila perniagaan bubar, bila tutup file tak. File cukai tidak. Sekali buka, dia diguna seumur hidup. Cumanya ada income, declare, tak ada income pun declare. Tapi kalau kita tengok pattern tak ada income tu dah masuk 2-3 tahun, kita cuma aktifkan je. Tidak aktifkan file tu dulu. Maknanya dia tak perlu hantar borang. Macam tu. Okey. Terima kasih Cik Syamazrul. Sama. Saya rasa tu soalan yang last. Terima kasih Cik Syamazrul di atas Q&A session dan sharing yang bermanfaat. Menjawab banyak soalan lah saya rasa. Okay, terima kasih banyak. Kalau ada apa-apa boleh saja email saya ke apa ke lepas ni ataupun PM Baik. Okay, terima kasih diucapkan kepada kedua-dua speaker kita di atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan menarik yang telah menjawab beberapa soalan yang sebelum ini mungkin menjadi tanda tanya kepada kita yang di kalangan kita mempunyai bisnes sendiri ataupun menjadi dropship.
Kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada hari ini ialah apa-apa pun jenis perniagaan yang kita lakukan sama ada online atau offline perlulah didaftarkan selaras dengan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Dan juga kita haruslah membayar cukai perniagaan kerana ia merupakan tanggungjawab kita sebagai seorang peniaga. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada kedua-dua speaker kita pada hari ini dan juga para audiens yang setia mendengar. Maka berakhirlah sesi kedua Teknofest kita dan kita akan kembali kepada sesi ketiga kita iaitu nasi lemak teh O pada pukul 2 petang. Pengumuman kepada semua kelas rep, anda diminta untuk mengambil makanan di bilik meeting bangunan baru di level 3 untuk siapa yang berada di asrama. Sekian, terima kasih daripada saya, moderator. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang dari kehilafan saya sendiri. Assalamualaikum.